Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita memulakan pengajian pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada minggu ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kita kelapangan dan kekuatan untuk meneruskan lagi usaha memahami bahasa Arab Al-Quran ini. Mudah-mudahan Allah kurniakan ganjaran yang besar dan Allah kurniakan keberkatan pada masa yang kita habiskan dengan pengajian ini, insya-Allah. Hari ini kita sambung pengajian kita pada surah Yasin ayat 24 dan 25. Mari kita bacakan dahulu ayatnya beramai-ramai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Terjemahannya, sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Baik, sedikit penjelasan. Ayat ini adalah sambungan daripada cerita tentang sebuah kampung yang mana penduduk-penduduknya degil, tidak mahu mengikut ajaran yang dibawa oleh para rasul mereka. Mereka bukan saja tak nak ikut ajaran yang dibawa oleh para rasul itu, bahkan mereka mengancam untuk merejam para rasul tersebut. Baik, berita tentang ancaman terhadap rasul itu telah tersebar sehinggalah ke hujung kota. Lalu tiba-tiba ada satu orang lelaki datang daripada hujung kota semata-mata nak menasihati penduduk kampung ni. Baik, kita mesti contohi lelaki ni yang mana dia sanggup datang dari jauh untuk memberi nasihat kepada penduduk kampungnya. Baik, dia menasihati penduduk kampung tu supaya mengikut ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut, dan dia mengemukakan hujah-hujah terhadap apa yang dibawa oleh para rasul tu. Baik, yang dibawa oleh para rasul dari dulu sehinggalah ke zaman Nabi Muhammad SAW ialah ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul ni mereka nak membawa manusia ni supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kebanyakan orang zaman dahulu, mereka ni suka menyembah banyak tuhan. Termasuklah penduduk kampung ni kan. Baik. Okay. Lelaki ni dia mengajak penduduk kampung tu supaya ikut ajaran yang dibawa oleh para rasul tersebut, iaitu ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak supaya meninggalkan sembahan berhala tu. Dia kata dalam ayat sebelum ni, ayat 23, adakah aku patut menyembah Tuhan selain daripadanya, yang mana kalaulah Tuhan, yakni Allah yang Maha Penyayang, mahukan sesuatu yang buruk berlaku padaku, maka berhala sembahan tu tidak dapat membantuku. Baik, kemudian dia menyambung lagi hujahnya.
Baik, dia kata kalau aku begitulah keadaan aku, kalaulah aku ni menyembah berhala, begitulah apa yang aku buat, maka aku berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, kemudian dia menegaskan kepada penduduk kampung tu bahawa dia telah beriman. Dia kata sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhan kamu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Baik, waktu dia mengaku dia beriman tu, dia sudah mengetahui bahawa para rasul tu diancam untuk direjam. Maknanya kat sini dia mengetahui cabaran kalau dia menyatakan kebenaran tu, tapi dia tetap menyatakan kebenaran bahawa dia beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kat sini dia kata aku beriman dengan Tuhan kamu. Allah adalah Tuhan semua makhluk. Baik, dengan beraninya dia mengatakan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lalu apa yang terjadi kepada lelaki ni setelah dia mengatakan keimanannya? Baik, yang berlaku disebut dalam tafsiran mengatakan bahawa lelaki ni disebabkan dia mengaku bahawa dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Masya Allah. Baik, apa yang boleh kita contohi daripada sifat lelaki ni ialah kita mesti berani menyatakan keimanan kita. Dalam bab akidah ni, kita kena berani menyatakan keimanan kita. Kita mesti mengaku bahawa kita hanya mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun cabaran yang datangnya begitu dahsyat, kita mesti berpegang teguh dengan ajaran Islam, ajaran yang mana kita mesti mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mari kita masuk kepada perbahasan bahasa Arabnya. Perkataan yang pertama, inni. Ada dua patah perkataan di situ. Yang pertama, inna, sesungguhnya. Kemudian ya mati tu terjemahannya aku. Asalnya innai, tapi orang Arab kata tak boleh baca innai. Mana-mana perkataan kalau ada ya dekat ujung, sebelum ya kena baris bawah. Asalnya inna, tapi bila letak ya sebelum ya kena tukar jadi baris bawah, maka bunyinya inni. Baik, mari kita lihat jenis perkataan di situ. Perkataan yang pertama, inna, sesungguhnya. Itu kita dah biasa jumpa. Dia haraf taukid. Orang Melayu panggil haraf penegasan. Baik, seterusnya aku. Aku dekat ujung tu ya mati. Itu ganti nama diri melekat. Orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas isim, atau selepas fi'il, atau selepas haraf, kita mesti guna ganti nama diri melekat. Kalau saya kata inni ana, inna ana, ana pun maknanya aku, tapi salah kat situ. Tak boleh kita guna ana. Dekat situ ganti nama diri aku tu berada selepas haraf, maka kita mesti menggunakan ganti nama diri melekat. Macam bahasa Inggeris, kalau saya kata untuk saya, saya tak boleh kata for I. Salah, saya tak boleh kata for I. Kalau untuk saya kena kata for me. Tak boleh guna I, mesti guna me. Baik, dalam bahasa Arab, orang Arab kata kalau selepas haraf mesti kena guna ya mati, tak boleh guna ana. Baik, seterusnya idzan, terjemahannya kalau begitu. Baik, ini adalah kalimat isim. Kenapa kita kata dia isim? Sebab kat ujung dia tu ada tanwin. Kalau sesuatu perkataan itu di hujungnya ada tanwin, confirm itu kalimat isim. Seterusnya lafi, ada dua patah perkataan. Yang pertama la, benar-benar. Kemudian fi, terjemahannya dalam. Baik, mari kita lihat jenis perkataannya. Perkataan yang pertama la, benar-benar, itu haraf taukid, sama macam inna tadi. Inna, sesungguhnya, haraf taukid. La pun haraf taukid juga. Terjemahannya kadang-kadang benar-benar, kadang-kadang pasti, kadang-kadang sesungguhnya. Baik, terjemahan perkataan la ni dia berubah-ubah mengikut kesesuaian ayat. Baik, la adalah haraf taukid, orang Melayu panggil haraf
penegasan. Seterusnya fi dalam, itu adalah haraf jar. Kita dah biasa jumpa. Orang Melayu panggil haraf baris bawah. Orang Melayu panggil haraf baris bawah sebab fungsinya membaris bawahkan isim selepasnya. Baik, isim selepasnya dolalin. Dolalin ni mesti baris bawah sebab fi tadi. Baik, mari kita lihat terjemahan perkataan ni. Dolalin, kesesatan. Mubinin, yang nyata. Baik, mari kita lihat jenis perkataannya. Dolalin ada tanwin, maka dia kalimah isim. Mubinin pun ada tanwin juga, jadi dia kalimah isim juga. Kat sini ada dua isim duduk sebelah menyebelah. Ada dua isim duduk sebelah menyebelah, sama dia punya tanwin. Dan baris pun sama, baris bawah dua-duanya. Baik, biasanya kalau ada dua isim duduk sebelah menyebelah, sama baris, sama tanwin, sama jantinanya, maka dua isim tu akan jadi pasangan zat dan sifat. Baik, biasanya kalau sifat kita akan tambah perkataan yang. Baik, dalam ilmu nahu, orang Arab kata sifat ni dia kena sama baris. Sifat kena sama baris dengan zat, kena sama jantinanya. Kalau zatnya lelaki, sifat pun lelaki. Kemudian sifat ni kena ikut alif lam atau tanwin zat. Kalau zat ni tak ada alif lam, ada tanwin, maka sifat pun kena tak ada alif lam juga dan kena letak tanwin dekat ujung dia. Baik, ini perbahasan sifat dalam ilmu nahu. Saya ulang lagi sekali. Sifat kalau dalam ilmu nahu, dia punya baris mesti sama dengan zat. Dia mesti ikut zat. Kalau dari segi ilmu sorof, ilmu pattern, bawah ilmu sorof, bawah ilmu pattern perkataan, ada juga tajuk sifat ni. Sifat ni isim yang biasanya terjemahan perkataan tu kita tambah yang. Baik, saya ulang lagi sekali. Sifat ni dia ada perbahasan bawah tajuk ilmu nahu. Bawah tajuk ilmu nahu ni bincang tentang baris. Kemudian dia ada juga bawah tajuk ilmu sorof. Bila sebut ilmu sorof ni, dia berkaitan dengan pattern. Baik, orang Arab kata sifat ni dia ada banyak patternnya. Salah satu pattern sifat ialah fa'il. Baik, dekat pattern fa'il tu huruf tengah hanya baris bawah. Huruf tengah hanya baris bawah. Kemudian ada tambah huruf ya. Baik, contoh sifat dalam bahasa Arab. Kabir ada ya, sebelum ya ni baris bawah. Sorir, jamil, qabih, ini semua adalah contoh sifat. Kita tahu dia sifat sebab pattern dia. Pattern dia sama dengan fa'il. Baik, mari kita cuba terjemahkan perkataan di sini. Yang pertama, kabir. Kabir maksudnya besar. Yang kedua, sorir, kecil. Seterusnya, jamil, cantik. Kemudian qabih ni buruk. Ulang lagi sekali. Kabir, besar. Sorir, kecil. Jamil, cantik. Qabih, buruk. Baik, mari kita bincang lebih detail lagi. Ulang lagi sekali. Sifat adalah sejenis isim yang biasanya dalam terjemahannya kita tambah perkataan yang. Baik, sifat ni dalam ilmu sorof, dalam ilmu pattern, dia ada banyak patternnya. Salah satunya ialah fa'il. Baik, salah satu pattern sifat ialah fa'il. Baik, ini sifat. Sifat ni isim lah. Semua isim dalam bahasa Arab berasal daripada fi'il madi. Baik, fi'il madi kalau sifat, dia punya pattern dia bukan fa'ala, dia punya pattern dia fa'ula. Baik, mari kita tengok contoh. Contohnya perkataan kabir tadi. Kabir tadi besar ataupun yang besar. Itu sifat. Asal sifat ni diambil daripada fi'il. Baik, fi'ilnya kabura. Fi'ilnya ialah kabura. Baik, yang sifat ni terjemahannya yang besar. Sifat yang isim ni terjemahannya yang besar. Isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, asal perkataan ialah fi'il madi. Fi'il madinya kabura, terjemahannya dia telah besar. Kabura tu terjemahannya dia telah besar.
Baik, mari tengok contoh yang lain. Contoh sifat yang lain, sorir. Sorir, dia punya asal perkataannya sorura. Baik, yang sorir ni terjemahannya tak ada ganti nama diri tersembunyi. Terjemahannya yang kecil ataupun kecil. Sorir maksudnya yang kecil ataupun kecil. Baik, asal perkataan sorir tu, asal perkataannya 3 huruf je, tak ada ya. Asalnya sorura. Baik, sorura tu terjemahannya dia telah kecil. Baik, ulang lagi sekali. Sifat ni dia isim. Isim tak ada ganti nama diri tersembunyi. Baik, isim asal ni diambil daripada fi'il. Fi'il ni dia terdiri daripada 3 huruf. Baik, fi'il ni dia punya perkataan tu 3 huruf je, pendek je, tapi terjemahannya ada dia telah. Baik, mari kita tengok contoh dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, terjemahannya, katakanlah kepada keduanya terdapat dosa yang besar. Baik, ini cerita tentang arak dan judi. Arak dan judi tu ada dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Baik, kat sini ada satu sifat kat situ, iaitu perkataan kabir. Kabir terjemahannya yang besar. Baik, kalau akbar, yang ni ada hamzah, terjemahannya lebih besar. Baik, akbar terjemahannya lebih besar. Kat sini terjemahannya kena tambah perkataan lebih sebab ada hamzah ni. Baik, yang kabir ni ada ya, yang ni terjemahannya yang besar. Ini adalah kategori sifat lah. Seterusnya, Allah SWT berfirman, amat besar kebencian di sisi Allah bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Baik, dalam ayat ni perkataan besar. Perkataan besar ni datangnya daripada perkataan kaburo. Tadi kita dengar perkataan kabir ada ya. Sekarang ni tak ada ya pun. Baik, kalau tak ada ya, perkataan tu 3 huruf, bermaknanya dia adalah fi'il. Baik, kat sini terjemahan sepatutnya dia telah besar. Sepatutnya ada dia telah, tapi tak sesuai. Tak sesuai letak perkataan dia telah kat situ. Baik, ulang lagi sekali. Kabura ni dia punya perkataan tu terdiri dari 3 huruf. Kalau 3 huruf dia fi'il madi lah. Kalau fi'il madi terjemahan penuhnya dia telah besar. Baik, kalau besar saja ataupun yang besar, orang Arab kata kabir. Kita tambah huruf ya kat tengah. Kalau fi'il madinya kabura. Kabura ni fi'il madi ni untuk perkataan kabir tadi. Perkataan kabir tadi isim, tak ada ganti nama diri. Kalau kabura ni fi'il madi, sepatutnya ada dia telah kat situ. Tapi dalam terjemahan tak sesuai letak. Baik, mudah-mudahan jelas tentang sifat tadi. Mari kita sifat tadi, kalau dah tajuk sebenar dia dalam ilmu sorof, yang sifat tadi nama penuh sifat ni dalam ilmu sorof, nama penuh dia sifat musyabbah. Baik, tapi kita nak senang cerita, kita panggil sifat saja. Baik, habis perbahasan tentang sifat tadi, kita kembali ke surah Yasin. Baik, perkataan yang seterusnya, ini sesungguhnya aku. Baik, kita dah bincang tadi, tapi ulang sekali pintas. Ini sesungguhnya, itu adalah haraf taukid. Orang Melayu panggil haraf penegasan. Kemudian ya mati tu ganti nama diri melekat. Baik, ulang lagi sekali. Orang Arab kata ganti nama diri kalau selepas haraf, atau selepas isim, atau selepas fi'il. Ganti nama diri itu mestilah yang ganti nama diri melekat. Ada 14 ganti nama diri melekat, iaitu hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ya mati dengan last kali na. Semua sekali ada 14. Baik, seterusnya amantu. Terjemahannya aku telah beriman. Amantu, aku telah beriman. Ini adalah fi'il madi. Baik, mari ulang kaji sekali pintas.
Madi ni perbuatan yang ada telah. Fi'il ni perbuatan yang ada ganti nama diri tersembunyi. Aku sebenarnya ana ataupun ya mati. Baik, aku sebenarnya ana ataupun ya mati. Baik, kat sini tak ada ana, tak ada ya mati. Jadi aku tu kat mana? Orang Arab kata aku tu tersembunyi, tapi ada tanda. Tandanya dekat ujung. Tandanya dekat ujung perkataan ni. Ujung perkataan ni ada penambahan tu. Tu tanda ganti nama diri aku. Baik, dengan beraninya lelaki tu berkata kepada penduduk kampung bahawa aku telah beriman. Dia bercakap dengan jelas. Dia berkata dengan jelas bahawa aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Baik, lepas je lelaki tu cakap begitu, lelaki tu telah dibunuh oleh penduduk kampung tersebut. Kenapa lelaki tu kena bunuh? Hanya kerana dia menyatakan dengan jelas bahawa dia beriman kepada Tuhan. Zaman dulu, orang-orang zaman dahulu mereka paksa orang untuk ikut ajaran mereka. Kalau dalam Islam kata la ikraha fiddin, tak ada paksaan dalam agama. Kita tak boleh paksa orang ikut agama Islam ni. Baik. Seterusnya, perkataan yang berikutnya birabbikum. Baik, ada 3 patah perkataan di situ. Perkataan yang pertama bi dengan, kemudian Rabbi Tuhan, seterusnya kum kamu. Baik, ulang lagi sekali. Bi dengan, Rabbi Tuhan, kemudian kum kamu. Baik, bi dengan itu haraf jar, kita selalu baca kan, Bismillah, dengan nama Allah. Raditu billahi rabba, aku redha dengan Allah. Baik, mana-mana isim selepas bi yang kita jumpa semuanya baris bawah. Sebab apa baris bawah? Sebab bi tu haraf jar. Kemudian Rabbi isim selepas haraf jar hujungnya mesti baris bawah. Isim selepas haraf jar barisnya mesti baris bawah. Kemudian kum kamu, itu ganti nama diri melekat. Baik, kum tu ganti nama diri melekat. Mari kita ulang kaji sikit tentang ganti nama diri. Baik, tajuk ganti nama diri ni adalah tajuk yang mesti diulang banyak kali. Baik, ganti nama diri dalam bahasa Arab ada melekat, ada yang tak melekat, ada yang tersembunyi. Ada 3 kategori ganti nama diri. Ulang lagi sekali, ganti nama diri yang pertama yang melekat, orang Arab panggil dhamir muttasil. Yang kedua tak melekat, orang Arab panggil dhamir munfasil. Yang ketiga ni tersembunyi, orang Arab panggil dhamir mustatir. Baik, ketiga-tiga ganti nama diri ini ada tempat-tempat yang boleh digunakan. Baik, kalau ganti nama diri melekat, dia boleh digunakan kalau ganti nama diri itu berada selepas isim, atau selepas fi'il, atau selepas haraf. Kalau ganti nama diri tak melekat ni, dia digunakan kalau subjek. Subjek ni maksudnya ganti nama diri tu dia dekat depan ayat. Baik, kalau tersembunyi ganti nama diri itu ganti nama diri itu tersembunyi. Maksud tersembunyi ialah ganti nama diri itu kita kena sembunyikan. Kalau ganti nama diri itu berfungsi sebagai pelaku. Baik, kalau saya kata kamu duduk, yang tu pelaku, maka kena tersembunyi. Kalau kamu penduduk sini, kamu penduduk. Penduduk tu bukan perbuatan kan. Baik, kamu penduduk, kamu tu subjek. Kalau subjek kena guna ganti nama diri tak melekat. Baik, mari kita tengok contoh. Baik, ganti nama diri melekat selepas isim atau selepas fi'il atau haraf. Dalam bahasa Melayunya, contohnya, buku kamu, aku suka kamu, untuk kamu. Ini semua kalau terjemah ke bahasa Arab ni, semua kena guna ganti nama diri melekat. Baik, kalau subjek ni ganti nama diri dekat depan ayat. Contohnya, kamu adalah pelajar, kamu orang Malaysia. Baik, ini semua ganti nama diri yang dekat depan ayat, yang bukan pelaku, maka dia jadi subjek. Kalau subjek dalam bahasa Arab nanti, kamu ni kita kena guna ganti nama diri
tak melekat. Baik, yang seterusnya ganti nama diri tersembunyi. Maksud tersembunyi ni ialah ganti nama diri itu kita kena sembunyikan dan kita kena letak tanda. Baik, contohnya kamu telah lukis. Dalam bahasa Arab nanti perkataan kamu ni nanti kita kena sembunyikan. Kita kena sembunyikan dekat dalam fi'il dan kita kena letak tanda. Kamu hadir, kamu kat sini pelaku. Kena tersembunyi juga. Kena tersembunyi dalam fi'il, dalam perbuatan tu, dan kena letak tanda. Kamu hadirlah pun sama juga, itu pelaku juga, maka kena tersembunyi dan kena letak tanda. Baik, mari kita cuba terjemahkan. Mari kita lihat terjemahan contoh-contoh ni. Baik, yang pertama, buku kamu. Buku kamu dalam bahasa Arab kitabukum. Aku suka kamu, uhibbukum. Untuk kamu, lakum. Baik, kat sini kita guna kum. Kum tu ialah ganti nama diri melekat. Digunakan ganti nama diri melekat sebab selepas isim, selepas fi'il dan selepas haruf. Baik, contoh yang berikutnya. Kamu adalah pelajar. Kamu orang Malaysia. Dalam bahasa Arabnya, kamu adalah pelajar. Antum tullab. Antum kat sini ganti nama diri tak melekat. Kamu orang Malaysia. Antum Maliziyun. Baik, kamu kat sini antum, kita guna ganti nama diri tak melekat sebab dia subjek. Subjek biasanya ada perkataan adalah. Tapi perkataan adalah ni dia tak ada pun dalam bahasa Arab. Dia dekat terjemahan bahasa Melayu saja. Kamu adalah pelajar. Kamu adalah orang Malaysia. Perkataan adalah ni biasanya dia terjemahan tambahan saja. Dia terjemahan tambahan selepas subjek. Baik, seterusnya, kamu telah lukis. Kamu hadir. Kamu hadirlah. Mari kita lihat terjemahannya. Baik, kamu telah lukis dalam bahasa Arab rasamtum. Baik, kamu kat sini pelaku. Lukis ni perbuatan, kamu ni pelakunya. Kalau pelaku maka kena tersembunyi. Kalau tersembunyi kena letak tanda. Kat sini kamu, tandanya ialah tum. Baik, ini fi'il madi kan, tanda ganti nama dirinya dekat ujung. Baik, yang kamu hadir ni fi'il mudhari', tandanya ta dengan waw nun. Baik, seterusnya kamu hadirlah. Ini perintah. Orang Arab panggil fi'il amar. Kalau fi'il amar, tandanya lain pula. Tanda dia waw alif kat ujung. Baik, problem untuk ganti nama diri dekat fi'il ni, dia punya lain fi'il, lain tanda dia. Lain fi'il, lain tanda. Baik, kalau ganti nama diri melekat tadi, sama kum. Dekat isim kum, dekat fi'il kum, dekat haruf pun kum. Kalau ganti nama diri tak melekat, sama antum. Baik, tapi kalau ganti nama diri tersembunyi ni, kita kena letak tanda. Tanda tu dekat fi'il. Fi'il tu ada 3 jenis. Ada madi, ada mudhari', ada amar. Baik, ketiga-tiga jenis tu dia punya tanda tak sama. Kalau dekat fi'il madi tum, dekat mudhari' ta dengan waw nun, dekat fi'il amar tandanya waw alif. Baik, ini problem sikit lah sebab nak kena ingat tu banyak juga tu. Tapi mudah-mudahan Allah permudahkan, insya-Allah.